Tuan-tuan semua, sebenarnya ada 3 soalan daripada jemaah di masjid ini. Jadi masuk ke dalam WhatsApp. Jadi saya cuba ambil masa seringkasnya lah. Kalau sempat kita jawab semualah 3 soalan. Jadi tuan-tuan semua, ada soalan yang dihantar awal lagi petang tadi sebelum saya keluar tadi. Jadi antaranya soalannya yang pertamanya, boleh Al-Fadhil Ustaz terangkan mengenai hukum menyapu muka selepas salam di akhir solat. Bagaimana pula cara yang betul? Saya lihat ada berbagai cara, ada yang dari tengkuk, atas kepala, sapu dahi saja, ada yang mengucup tangan saja. Jazakallahu khairan katsira. Sebenarnya tuan-tuan semua, masalah sapu muka ni selepas daripada salam, dia termasuk dalam masalah khilafiyah yang dibincangkan lama oleh ulama dulu. Sampaikan dia menjadi satu isu perdebatan jugalah. Ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh, bid'ah dan sebagainya. Cuma tuan-tuan dengarlah jawapan ringkas ni, tuan-tuan semua begini. Ada hadis yang disebutkan Nabi SAW sapu jabhatahu, sapu dahi. Dalam satu riwayat yang lain, Nabi SAW selepas daripada sembahyang, wada'a yaminuhu ala ra'sihi, letak tangan kanannya ke atas kepala. Kemudian dia baca bismika Allahumma inni apa benda dia? Bismillahilladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim, Allahumma adhhib annil hamma wal hazan. Kemudian dalam satu riwayat yang lain, riwayat Ibnu Mansur, Nabi SAW bawa tarik daripada atas ni turun, wa amarra ala wajhihi, dan lalukan di atas mukanya. Gitulah, ada riwayat-riwayat begitu. Ada yang tak di dahi, ada yang sebut tak di dahi, ada sebut di atas. Cuma tuan-tuan semua, sebagaimana yang saya sebutkan di awal tadi, riwayat-riwayat hadis ini, hadisnya adalah hadis dhaif. Jadi sebahagian ulama yang menolak terus hadis dhaif, dia tak pakailah. Dia kata tak ada sapu tangan, sapu muka selepas sembahyang. Sebab hadis ni hadis dhaif. Kita tak pakai, tak berhujah dengan hadis dhaif. Sebahagian ulama mengatakan hadis dhaif boleh dipakai dalam bab-bab fadilat. Bukan bab hukum, bab fadilat. Jadi ulama ni pakai bab ni. Jadi dalam isu ni ada 2 pandangan ulama. Jadi kerana ditanya apa hukumnya, dalam isu ni ada 2 pandangan ulama. Ada yang kata ini tak ada sabit daripada Nabi sebab hadisnya hadis dhaif. Ada yang kata hadis dhaif boleh dipakai dan boleh digunakan untuk fadailul amal. Jadi kita sebagai orang yang belajar, orang yang mengaji dan orang yang duduk di akhir zaman ni, cuba elakkan daripada perselisihan dan pergaduh. Siapa yang nak buat, silakan. Yang tak nak buat, silakan. Itu saja. Kalau yang nak buat, cara yang disebut dalam riwayatnya, tadi yang saya sebut. Ada yang letak di atas kepala, ada yang letak di atas dahi, dan ditarik turun ke atas muka. Jadi dua-dua boleh. Kalau atas leher, tak ada riwayat. Jauh sangat tarik. Tak ada. Yang adanya atas kepala dan di dahi. Okey, itu secara ringkas. Jadi kita di akhir zaman ni kita cuba kurangkan pergaduhan, termasuk dalam isu-isu khilaf macam inilah. Ada sampai bergaduh. Kita faham dah masalah ni, masalah khilaf. Siapa nak buat, dipersilakan. Tak nak buat, dipersilakan juga. Itu kan, insya-Allah. Kita dah maklum dah benda ni. Kita orang mengaji ni tak ada masalah. Yang kedua, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Seorang yang tidak menjadi kelaziman baginya solat sunat fajar sebelum fardu subuh, boleh ke buat solat sunat fajar selepas solat fardu subuh? Begitu juga dengan solat sunat sebelum asar, dibuat selepas asar. Tidak menjadi syarat untuk kita buat sembahyang subuh, sunat subuh selepas subuh, sunat qabli asar selepas asar. Syarat mesti kita biasa buat sembahyang sunat tu. Tak, bukan tak disyarat macam tu. Walaupun kita tak lazim buat, tapi katakanlah hari tu kita bangun lewat, mari ke masjid, imam dah sembahyang subuh. Lepas sembahyang fardu subuh, kita balik ke rumah, kita sembahyang qabliyah subuh tu tadi. Tak ada masalah.
Walaupun kita bukan jenis orang yang sentiasa buat qabliyah subuh. Sebab apa? Sebab dalam waktu lagi. Tidak syarat kata kena lazim, kena kita jenis sentiasa buat semayang qabliyah subuh, sebelum subuh, terlepas tu baru boleh buat. Tak syarat. Kenapa tak syarat? Sebab masih dalam waktu subuh lagi. Dan masih dalam waktu sunat subuh. Jadi tuan-tuan boleh buat. Cuma yang jadi haramnya ialah kalau kita sengaja tunggu nak buat di waktu tu. Itu tak boleh. Contohnya kita mari awal lagi subuh ni boleh sembahyang qabliyah subuh. Kita saja duduk relax. Tak sembahyang qabliyah subuh bang. Saya nak sembahyang lepas subuh. Pasal apa? Ustaz kata boleh. Saya memang sengaja nak sembahyang lepas subuh. Kau apa tahu kata dia? Yang tu tak boleh Sebab memang kita sengaja nak mencari waktu selepas daripada subuh. Sama juga lepas asar. Tidak menjadi syarat kita mesti sentiasa buat. Kan? Kita tak sempat waktu masuk, mari, dah sembahyang asar, lepas pada sembahyang fardhu asar, boleh sembahyang qabliyah asar tadi selepas pada sembahyang asar. Habis tu kata haram sembahyang selepas asar dan selepas subuh tu, itu sembahyang beberapa jenis sembahyang saja, lebih kurang 6 saja sembahyang. Sembahyang hajat, sembahyang istikharah, sembahyang sunat nak musafir, sembahyang sunat ihram, dan ada 2-3 lagi. Tak ingat lah. Lain kali lah. Tapi maknanya bukan banyak. Ada lebih kurang 6 sembahyang saja yang haram pada waktu itu. Boleh? Itu insyaAllah. Jadi bukan kata semua sembahyang lepas asar haram. Tahiyatul masjid tak haram lepas asar. Tuan-tuan mari awal maghrib Tuan-tuan mari awal sebelum maghrib. Sebelum maghrib tu lepas asar lah. Tuan-tuan masuk dalam masjid. Duduk terus kau nak sembahyang tahiyatul masjid? Sembahyang kan? Tapi itu kan lepas asar. Boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Yang duduk terus dia kata tak boleh sembahyang lepas asar. Mana boleh? Bukan semua sunat yang tak boleh sembahyang lepas asar, bukan semua sunat tak boleh sembahyang lepas subuh. Lebih kurang berapa? Dalam 6 sembahyang saja. Okey, yang ke seterusnya, sembahyang sunat solat sunat pulang dari musafir bolehkah dikerjakan selepas solat asar? Boleh. Sebab apa? Sebab bagi sembahyang tu sebelum. Dia yang tak bolehnya sebab bagi sembahyang tu selepas. Contoh sembahyang hajat. Sembahyang hajat tu sebab sembahyang hajat tu sebelum ke selepas? Kita sembahyang hajat tu kita nak doa. Lepas sembahyang hajat tu kita nak doa, ya Allah, ya Allah. Sebab dia lepas. Tak boleh. Sembahyang istikharah. Sebab bagi istikharah tu sebelum ke selepas? Selepas kita nak doa. Lepas sembahyang istikharah kita nak doa, ya Allah, sekiranya aku ni berkahwin dengan si Zainab ni bagus pada agamaku dan sekalian. Jadikanlah Zainab tu isteriku. Contoh kan istikharah. Kalau tak bagus, jangan jadikan. Contohnya. Kita nak doa tu lepas pada sembahyang. Jadi sebab dia tu lepas pada sembahyang. Itu tak boleh. Mana-mana sembahyang yang cause dia, bahasa Inggeris pula. Dia punya sebab dia tu lepas pada sembahyang, maka tak boleh lepas asar dan lepas subuh tadi. Tapi musafir, balik daripada musafir, kita dah balik dulu baru kita sembahyang. Dia punya sebab tu dah sebelum sembahyang, kita balik sampai dah. Mana balik daripada musafir, baru kita sembahyang. Itu tak apa. Tapi kalau sunat nak musafir, nak pergi musafir, kita nak keluar daripada rumah kita, kita sembahyang dulu baru kita keluar. Yang tu tak boleh lepas asar. Sembahyang ihram tak boleh lepas asar, lepas subuh. Sebab kita sembahyang dulu, baru kita ihram. Baru kita niat. Saya pun dulu tak ingat ni. Sekali tuan-tuan semua pergi umrah dengan Allah Yarham Datuk Ismail Kamus. Kita nak pergi ke Mekah dulu. Naik kapal terbang pukul 3 di KLIA. Nak sembahyang sunat ihram dulu lah. Nak pakai ihram sini lagi. Sembahyang sunat ihram di KLIA, pakai ihram dalam kapal terbang ke apa tak kisahlah. Kan? Jadi saya kata kita jamak dulu lah Ustaz. Tak boleh jamak dulu kata dia. Pasal apa pula?
Kalau dah jamak, semayang zuhur dengan asar. Dah semayang asar, tak boleh dah semayang sunat ihram. Semayang sunat ihram dulu, baru jamak zuhur dengan asar. Di KLI. Saya pun baru teringat, oh iya ke? Kita belajar dalam kitab je, praktikal jarang buat. Tu. Oh betul lah, semayang asar mana boleh semayang sunat ihram lah. Walaupun semayang asar tu jamak, masuk ke depan, bukan dalam waktu dia lagi. Tapi dah semayang asar. Jadi semayang sunat balik musafir boleh. Lebih kurang 6 je semayang tak boleh tadi, insyaAllah. Yang terakhir, satu lagi baru masuk ni. Kalau kita masuk masjid lambat dan penceramah sedang berceramah atau imam sedang berkhutbah, mestikah kita solat tahiyatul masjid dahulu? Ya, sunat kita solat tahiyatul masjid walaupun imam sedang khutbah. Kerana ada hadis Nabi SAW. Nabi sedang khutbah. Kemudian orang tu masuk duduk, Nabi tanya, kamu semayang tak sebelum duduk tu? Sebelum kamu datang tadi, kamu semayang tak? Tak. Qum fasalli raka'ataini. Bangun dan semayang 2 rakaat. Walaupun Nabi bercakap dengan jemaah kat depan, tengah khutbah. Jadi oleh itu, walaupun khatib sedang khutbah, sunat juga semayang sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Itu secara ringkas lah. Kalau hurai panjang tu banyak lagi lah. Kenapa semayang Ustaz? Kita kan sunat dengan khutbah. Ulama jawab, dengar semayang pun dengar juga. Bukan bila kita semayang dia tertutup tu telinga. Jawapan ulama panjang lah. Cuma senangnya bagi tahu ada hadis berlaku di zaman Rasulullah. Orang tu masuk masjid, Nabi sedang khutbah. Jadi tu imam sedang khutbah, Nabi sedang khutbah, dia mari terus duduk. Nabi suruh dia semayang 2 rakaat. Apatah lagi kalau kuliah, lagilah. Kan? Kuliah. Khutbah tu hak wajib. Kan? Lagi besar kedudukannya dibanding dengan kuliah. Lagilah kena solat tahiyatul masjid. Cuma kalau nak solat, pilih tempat sesuai lah. Terutama sekali hari Jumaat. Kalau ada tazkirah depan, ustaz dengan tazkirah, tuan-tuan janganlah mari solat Jumaat, solat tahiyatul masjid depan betul-betul. Ustaz dia tengah tazkirah, dia mari Allahu Akbar. Sebab ada berlaku tu semua. Jadi ustaz pun sebab salah. Kan? Dia duduk depan betul-betul. Jadi kena pusing kau ni pula ustaz. Takkan nak tazkirah depan dia. Jadi ambillah sisi-sisi sikit ke terus sebagainya. Wallahu alam, minta maaf lewat sikit tuan-tuan semua. Saya takut tangguh soalan ke bulan depan, takut terlupa. Terlupa nak jawab. Jadi saya jawablah secara ringkas semua soalan yang masuk pada malam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.